rahmat yang sangat besar. Begitu pula mereka lah orang-orang tinggi di tempat ini adalah seorang pewaris daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita mendapati sesiapapun di antara kita daripada ahli golongan kita yang dia punya sifat rahmat, maka dialah orang-orang yang mewarisi daripada sifat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang rahmat kepada ahli keluarganya, orang yang rahmat kepada anak yang kecil, dan begitulah sifat Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, rahmat walaupun kepada anak-anak yang kecil sekalipun. من المرات قال لأهل بيته عندي الليلة ضيوف، بيته عندي الليلة ضيوف، سووا عشاء تمام، انتبهوا. Pada suatu ketika beliau mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, malam ini ada tamu, maka hendaklah engkau mempersiapkan daripada jamuan untuk tamuku ini. النساء مساكين قايمين من في ذاك اليوم يطبخين ويخرجوا الأكل الزين ويجهزوا الأكل منتظرين الضيوف اللي بيجوا عند الحبيب محمد بن هدار. Maka para istri beliau, istri beliau menyiapkan dan usaha untuk mempersiapkan sebagus-bagusnya daripada biafah ataupun jamuan ya daripada tetamu yang akan datang ke rumah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. وإذا بالحبيب يضرب الباب ويأتي معه اثنين من المساكين الذين يلازموا المسجد دائما الذي يتصدق عليهم الناس هؤلاء هم ضيوفه. Maka ketika ahli keluarga beliau mempersiapkan dengan hidangan yang enak-enak dan sedap-sedap, beliau Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad mengetuk pintunya dan masuk ke dalam rumahnya dengan membawa dua orang miskin yang senantiasa ada di sekitar masjid, yang mana mereka senantiasa ada di sekitar masjid, mereka ada orang-orang miskin. Saat itu beliau mendatang dengan membawa dua orang miskin tersebut. فقال يا حبيب محمد كنت بقول لهم عندهم أي حاجة، ليش الضيافة كلها هم لا مساكين؟ إيش قال الحبيب؟ قال هؤلاء إكرامهم في الدنيا هو سبب الإكرام يوم القيامة. لأن تكرم المسكين أفضل لك من أن تكرم الغني. لماذا؟ الغني له ثانية، أما المسكين ما تكرمه إلا لله سبحانه وتعالى. Maka itu dia mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, adakah kau hanya membawa dua orang miskin saja sehingga kita menyediakan hidangan yang begitu nikmat untuk tetamu yang kau katakan akan datang ke dalam rumahmu? Maka kata Muhammad Al-Haddad, dia mengatakan, ketahuilah kita menghormati dan melayani orang-orang fakir miskin ini menjadikan sebab kita nanti dihormati dan dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Adapun orang-orang kaya mereka sudah terbiasa dengan kenikmatan-kenikmatan. Akan tapi orang miskin mereka tidak terbiasa, maka hendaknya kita layan dan kita istimewakan. من المرات زوجته أم عمي عبد الله صنعت له طعام طيب وقالت يا حبيبي اليوم صنعنا لك طعام طيب نريدك اليوم تأكل. ماذا عمل الحبيب عندما طلع وركع في البيت؟ أخذ هذا الطعام وذهب إلى المسجد إلى الرباط وجلس هو والمساكين وأكله. Suatu ketika ada daripada ahli keluarga beliau yang menyediakan daripada makanan khusus untuk daripada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Maka ketika datang Habib Muhammad ini ke rumahnya, maka disediakanlah hidangan-hidangan tersebut. Maka Habib Muhammad membawa hidangan-hidangan tersebut bersama beliau dan pergi ke rumah tarif, dan beliau memakan daripada hidangan tersebut bersama orang-orang fakir miskin yang ada di situ. أنا حريص على إدخال السرور على المسلمين. Beliau adalah di antara orang yang sangat sungguh-sungguh di dalam memasukkan kesenangan atau berusaha untuk menyenangkan daripada kaum muslimin. مرة من المرات جاء بعض الحجاج من اليمن المساكين ما عندهم إلا مصاريفهم. Satu ketika datang serombongan daripada orang-orang yang pergi haji ke rumah beliau di Mekah sana daripada ahli Yaman. Mereka tidak mempunyai melainkan daripada uang ongkos daripada pergi dan balik mereka. وكان واحد منهم مجمع المال حقه الذي بيشتري فيه الهدايا وبيتصرف فيه وخليه في الكمر حقه هنا محق. بعد ذلك كان في الطواف، في أثناء الطواف جاء واحد وسرقها عليه. الرجل يصيح من صدق، يصيح ويبكي، كيف أروح؟ فيني مصاريف؟ كيف الآن أعمل؟ مغموم إلى درجة كبيرة. Satu ketika ada salah seorang jamaah pada saat itu yang dia kumpulkan uang perbekalan dia untuk beli hadiah dan lain sebagainya di kantong yang terdapat ada di ikat pinggangnya. Maka ketika dia tawaf ada salah seorang pencuri yang mencuri daripada uang tersebut, maka dia pun sontak menjerit dan sangat-sangat kebingungan dengan apa yang berlaku pada dirinya pada saat itu. سأل الحبيب محمد هدار أسأله كم المبلغ الذي نقص عليه؟ قالوا في حدود 2000 ريال. Maka Habib Muhammad Al-Haddad menanyakan berapa uang pada saat itu. Maka dia mengatakan 2000 rial.
فلم يخبر هذا الرجل، وإنما أمر أحد وأعطاه أضعاف هذا المبلغ يمكن 3 مرات أو 4 مرات، وضعها في ظرف وقال اذهب إلى غرفته واطرحها له تحت المخدة. Maka Al-Habib Muhammad menyuruh salah seorang daripada suruhan beliau untuk memberikan uang bahkan 3 kali ganda dari uang yang hilang dari orang yang hilang uang tadi, dan memerintahkan agar supaya diletakkan uang tersebut di bawah sebalik bantal tempat tidur. فلما أراد ذلك الرجل أن يأخذ مضجعه في تلك الليلة رفع المخدة وتحتها أضعاف ما ضاع عليه، فكاد أن يطير قلبه من الفرح وعرف أن الحبيب محمد الهدار هو السبب في ذلك الأمر. Dan ketika lelaki tersebut yang kehilangan uang tadi ingin berbaring dan sejenak untuk tidur di tempat tidurnya, maka dia membalik dan mengambil daripada bantal yang melihat daripada uang yang berlipat-lipat ganda daripada uang milik hilang tadi, dan dia pun teriak dan dia seakan-akan berkira dan mengatakan bahwa ini tidak lain melainkan Muhammad Al-Haddad yang melakukan. وأما بره بوالديه فحدث ولا حرج عن هذا الإمام وعن جميع مناقبه. كان رضي الله عنه لا يقدم خطوة ولا يؤخرها إلا بعد استئذان أمه، وكان حتى الصوم إذا أراد أن يصوم لا يصوم إلا بعد أن يستأذن أمه رضي الله عنه وأرضاه. Daripada birrul walidain atau baktinya beliau kepada kedua orang tua, terutama kepada ibunda beliau tidak melangkahkan kakinya satu tapak pun, melainkan beliau meminta izin dari beliau kepada ibundanya untuk pergi kemanapun beliau akan pergi, dan bahkan beliau tidak melaksanakan puasa sunnah, melainkan beliau meminta izin terlebih dahulu kepada ibunda beliau. أحبابي في الله، إقامة الأربطة ومثل هذه المدرسة ومثل رباط كريم ودار المصطفى ورباط الهدار، هذه ليست مجرد أربطة هكذا، هذه نفع ورحمة للأموات وللأحياء. لابد أن تعرفوا هذا الأمر، وليكن كل واحد منكم حريص على أن يساهم في مثل هذه الأمور، إما بمال أو بعطاء أو بجهد أو بإعماله بطلب العلم. Kata beliau, semacam semisal madrasah ini ataupun madrasah Dirul Ta'lim atau madrasah Al-Habib Muhammad Al-Haddad yang ada di bawah sana, itu adalah merupakan madrasah yang sangat-sangat bermanfaat, benda yang sangat bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Maka hendaknya kita mengambil peluang untuk meletak saham, baik dengan harta benda kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, atau bahkan kalau tidak mampu dengan cara kita menimba ilmu di dalam madrasah-madrasah tersebut. لما أسس رباط الهدار الحبيب محمد الهدار وأسس مسجد الفتح ورباط الهدار، رأى ولده حسن الأكبر رؤيا في المنام، رأى والد الحبيب محمد الهدار الحبيب هدار بن شيخ يقول له أخبر والدك من حين أسس هذا الرباط أن الله رفع العذاب عن أهل القبور. Maka ketika Al-Habib Muhammad Al-Haddad mengasaskan daripada madrasah beliau dan Masjid Fatah, ketika itu anak beliau Al-Habib Hasan bermimpi. Ketika beliau mentaksis daripada ribat dan juga masjid, beliau bermimpi berjumpa dengan ayah dengan Al-Habib Hasan. Al-Habib Hasan, anak yang dewasa daripada Al-Habib Muhammad ini, melihat kepada ayahanda Al-Habib Muhammad yaitu Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam tidurnya. Maka Al-Habib Abdullah mengatakan, wahai cucuku Hasan, bagi tahu kepada ayahmu bahwasanya madrasah yang dibina pada saat ini bermanfaat bahkan kepada ahli kubur. هذه المدرسة ما شاء الله كم تقرأوا فواتح وكم تهدوا الأموات وكم يستبشر أهل القبور بمثل هذه الأشياء، لأن أعمالهم منقطعة. المسكين لولا الأحياء يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهلكت الأموات. المسكين متغوط في قبره منتظر منك فاتحة تقرأ له، منتظر منك أن تهدي إلى روح شيء من التسبيح، منتظر منك أن تذكر، لا سيما الأبوين. بعض الناس ينسى حتى أبوه ولا يذكر لأبوه حتى الفاتحة، لا إله إلا الله. أين نحن من هذا أيها الأخوان؟ واحد نختم بهذا الكلام، هذا القصة. مرة واحد من المرات مر أمام مقبرة وكان قرأ شيء ما تيسر من القرآن الكريم، يمكن 3 مرات من الإخلاص.
3 مرات من الإخلاص. فذهب واحد من الصالحين رأى أهل المقبرة هذه، رأى فيهم رجل قال كنت معذب وكنت في حالة لا يعلم بها إلا الله، حتى مر رجل فلان بن فلان وأهدى لنا 3 من الإخلاص. كيف دعتك هذه كل يوم؟ بيطول عمرك، بيدعو لك أنك الله يطول عمرك. 3 من الإخلاص قال فوزعها الله على أهل المقبرة، فوصلني رأس الواو من قل هو الله أحد، قال فغفر الله لي ذنبي وحولني إلى أحسن أحوال. Ketahuilah bahwasanya berapa banyak Fatihah yang dibaca di dalam madrasah semacam madrasah ini dan dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Maka itulah di antara manfaat yang diambil oleh ahli barzakh daripada orang yang hidup. Bagi Nabi SAW bersabda, seandainya bukan karena orang-orang yang masih hidup, maka akan celakalah orang-orang yang telah mati. Karena mereka orang yang meninggal dunia telah terputus daripada amalnya semasa dia hidup di dunia. Kemudian tengoklah bagaimana orang yang hidup ini dapat memberikan faedah dan manfaat kepada orang yang meninggal dunia dengan bacaan-bacaan Al-Qurannya. Sebahagian orang melupakan daripada orang yang telah meninggal dunia, bahkan daripada nama ayah-ayahandanya ataupun moyangnya, mereka tidak sebut lagi dan tidak membagikan hadiah, bahkan walaupun dengan surat Al-Fatihah kepada mereka. Satu ketika ada beliau menyebutkan satu kisah. Ada salah seorang yang melewati satu pekuburan, di mana ketika dia lewat satu pekuburan tersebut, dia baca 3 kali surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali, dan dihadiahkan kepada ahli kubur yang ada di sekitar itu. Maka pada satu ketika ada orang soleh yang melihat di dalam tidurnya, yang ternampak bahwasanya ahli kubur itu mengatakan, ada salah seorang daripada ahli kubur mengatakan, ketahuilah wahai orang soleh, sebelum ini aku dalam adab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan yang Allah sahaja yang mengetahui keadaanku pada saat itu. Akan tapi selepas lelaki ini lewat ada di kuburan ini dan membacakan 3 kali surat Al-Ikhlas dan menghadiahkan kepada penghuni kubur ini, maka Allah rubah daripada keadaanku dalam adab menjadi dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah angkat adab daripada diriku. Padahal aku hanya kebahagiaan huruf bau daripada bacaan Qul Huwahad yang dia baca pada saat itu. Kerana dibagi-bagikan kepada seluruh orang-orang yang meninggal ahli barzakh yang ada di makbarah tersebut. إن شاء الله لا نرجع إن شاء الله من هذا المكان خائبين. فالله سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Insya Allah kita tidak kembali dari tempat ini dalam keadaan sia-sia, dalam keadaan tangan hampa, melainkan dengan membawa segala hajat-hajat kebutuhan kita. Karena bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah hanya dengan karunia dan rahmat daripada Allah, maka dengan yang sedemikianlah hendaknya kalian bergembira. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد سر هذه الجلسة ونورها وبركتها علينا. من كانت له حاجة نسأل الله أن يقضيها وأن يغفر الذنوب وييسر العيوب ويشفع فينا الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم. وأن الله سبحانه وتعالى يقسم لنا في هذا الحول بأوفر حظ وأوفر نصيب مما تنزل من العطايا والرحمات والبركات والتجليات. يجعل حظنا أوفر الحظوظ من كل نور يهدي به ورحمة ينشرها ورزق يبسطه وضر يكشفه وبلاء يرفعه في خير وعافية. يا رب اجعلنا وإياكم إن شاء الله والحاضرين والحاضرات من العائدين الفائزين بعوائد الله الجميلة سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام في عافية وألطاف وإحسان عام على من يحب يرضى الرجال الإكرام يأخذ بيده إلى كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويجعلنا من المتحابين فيه المتآخين فيه المتراحمين فيه. يوفر حظنا إن شاء الله وحظكم من جانب حبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم. لا يردنا خائبين ولا يجعل في مجلسنا هذا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. يكرمنا الله سبحانه وتعالى على قدر كرمه وكرمه وبما هو أهل لا بما نحن الأهل. واستسمعكم حبايبنا عبد الرحمن، نستسمعكم حبيب عبد الرحمن، نستسمعكم الحبيب عبد الرحمن ضيف جاء ما شاء الله كلمتين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله. Dan beliau Al-Habib Hussein menutup daripada tausiah beliau dengan panjang doa kepada untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan daripada doa-doa beliau. Dan ini saja daripada terjemahan daripada Al-Fakir. Saya atas kekurangan daripada terjemahan tersebut memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan beliau mendoakan kepada siapapun yang ikut menjayakan daripada program ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas mereka dengan pahala dan ganjaran yang berkah insyaallah. Amin.
semacam Al-Habib Abdul Rahman, Al-Habib Hussein Al-Junaid, dan juga sesiapapun yang hadir di pada malam ini bersama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair kita ucapkan kepada Habib Hussein Al Haddad dan penterjemahnya Al-Fadhil Ustaz Ali Zainal Abidin. Mudah-mudahan segala yang disampaikan tadi memberi manfaat dan kesan yang mendalam kepada kita insya-Allah, dan kita memohon kemaafan daripada semua para habaib dan para asatidzah yang mana waktu tidak tepat untuk kita guna untuk mendengar kesemua nasihat daripada semua para hadirin. Semangat kita untuk mendengar daripada semua habaib yang hadir sangat kuat, tetapi masa tidak mengizinkan kita, jadi kita memohon kemaafan kepada semua para dan izinkan saya promosi sedikit berkenaan dengan ribat Al-Haddad, yang mana alhamdulillah saya sendiri pernah berkunjung ke ribat Al-Haddad yang diceritakan tadi, masya-Allah, yang mana segala yang diceritakan tadi bahkan di sana kita melihat lebih lagi daripada itu. Yang mana di sana kita lihat orang-orang yang baca zikir azkar harian yang dibaca oleh pelajar itu, seluruh orang kampung semuanya hadir untuk baca zikir tersebut. Bukan saja kata waktu zuhur, tetapi sebelum daripada sebelum lagi. musyarakah يعني لما زرت رباط الهداف رأينا يعني الطلاب يقرؤون الأذكار بالهمة بل يحضرون الأذكار جميع أهل القرية يحضرون يقرؤون الأذكار بل من قبل الفجر رأيتهم ينتظرون الأذكار يقرؤون مع الطلاب بالهمة. Dan alhamdulillah sebelum perempat tahun yang lepas ketika mana Habib Umar Hafizahullah Ta'ala datang mengasaskan madrasah di Madrasah At-Tazkiyah, maka saya masih ingat lagi perkataan Habib Umar masa perasmian. Habib berkata, alhamdulillah ini adalah madrasah yang mana bersambung silsilahnya kepada ribat Al-Haddad. Habib tidak kata madrasah ini bersambung silsilahnya dengan Darul Mustafa, tetapi saya masih ingat lagi Habib berkata, alhamdulillah ini madrasah yang bersambung silsilahnya dengan ribat Al-Haddad, adab kepada Syekhiyah. Karena lama Habib Umar asas hadal madrasah Tazkiyah قبل 4 سنوات في مجلس الافتتاح. قال الحبيب في مجلس الافتتاح معنى كلام يعني هذه المدرسة اتصلت سلسلته إلى رباط الحداد. ما قال هذه المدرسة يعني اتصلت إلى دار المصطفى والتي قالت إلى رباط الحداد أدبا مع شيخه. Alhamdulillah dengan itu kita telah sampai kepada penghujung majlis. InsyaAllah kita bersyukur pada malam ini kita telah mengadakan majlis, kita meraihkan Nabi, baginda Nabi SAW, dan juga kita meraihkan pewaris Nabi SAW bersama-sama. Masya Allah, sangat gembiranya kita pada malam ini, dan insyaAllah kita akan ulangi majlis kita dengan bacaan doa khatam maulid. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الاولين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الاخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد حتى ترث الارض ومن عليها وانت خير الوالدين. ولقد أشرت لنعت من من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. يا الله والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. صلى الله لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. صلى الله وإذا امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. صلى الله مختاري وحبيبي وصفي زين الوجود به الإله حبانا. صلى الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. يا أنت لنا
نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا يا الله. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا يا الله. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا يا الله. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله. واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا الله. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. Amin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, kita mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat. Al-Fatihah. Fatihah. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada semua para hadirin dan hadirat dan semua para habaib, para asatidzah atas kehadiran, dan insyaAllah kita mudah-mudahan semoga bertemu lagi di majlis yang akan datang insyaAllah. Dan kita mohon maaf atas segala kekurangan atau ketidakselesaan yang berlaku sepanjang majlis. Kita mohon kemaafan. Sekarang kita akan solat isyak, kemudian ada jamuan makan dan dijemput para habaib untuk ke kedai yang di hadapan ini untuk makan, dan yang lain boleh duduk di sini insyaAllah untuk menunggu hidangan yang disediakan. Wallahu a'lam.